Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan lihat subtajuk terakhir subtajuk terakhir di bawah tajuk 1.2 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi kubah, iaitu penyelesaian masalah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, kalau ada buku teks, contoh yang ke sebelah muka surat 16. Fungsi f ditakrifkan oleh fx 1 per x kuasa 2 iaitu dengan syarat x tidak sama dengan kosong. Kalau x sama dengan kosong maka ini bukan fungsi. Okay, so kat sini kita boleh tulis sebagai, yang ini kita boleh tulis sebagai apa? Fx sama dengan 1 per x kuasa 2. Okay, kita boleh tulis sebagai tu. Okay, soalan kat sini. Okay, ini adalah soalan yang favorite lah. Ungkapkan. Ungkapkan. Sebab soalan pada tahun 20 okay, banyak soalan yang memberikan ungkapkan. Okay. Okay, kalau kita tengok, kita ada 3 kehendak ungkapkan. Yang pertamanya F kuasa 2 memerihalkan X. Yang keduanya adalah F kuasa 3 memerihalkan X. Dan yang seterusnya adalah F kuasa 4 memerihalkan X dalam bentuk paling ringkas. Okay, kita tengok 2 kehendak. Yang pertamanya ungkapkan dalam bentuk paling ringkas. Kehendak soalan ada 3 lah. Kuasa 2, kuasa 3 dengan kuasa 4. Okay, so cikgu cuba selesaikan satu persatu. Okay, tengok A. Apa maksud F kuasa 2X? Siapa nak jawab? Ada yang nak bagi? Okay, ni adalah fungsi gubah iaitu F sama dengan, okay, objeknya adalah Fx. Okay, F dimasukkan ke dalam F ataupun dirinya dimasukkan dalam dirinya. Okay, so dirinya sekarang ni adalah, okay, kalau kita tengok Fx kat sini adalah 1 per X kuasa 2. Iaitu 1 per X kuasa 2. Okay, gantikan 1 per X kuasa 2 ni ke dalam X kuasa 2 ni lah. So awak akan dapat macam ni. Awak akan dapat 1 per X kuasa 2 dikuasakan dengan 2. Okay. Kalau kita tulis dalam bentuk biasa, okay, dalam bentuk biasa, 1 bahagi dengan 1 per X kuasa 2 kuasa 2. Okay. So cikgu selesaikan kat sini. Okay, apa maksud kat sini? Kalau tengok kat sini bermaksud 1 per X kuasa 2 darab dengan 1 per X kuasa 2. Okay, kita guna hukum indeks iaitu 1 per, okay, sebabkan pemboleh ubah dia sama, operasi darab maknanya tambah iaitu 2 tambah dengan 2. Okay, maka awak akan dapat 1 per X kuasa 4. Okay, yang sebelah kanan ni. Okay, yang sebelah kanan ni. So, yang sebelah kanan ni akan dapat 1 per X kuasa 4 Padang kat sini Okay, so kat sini akan dapat 1 bahagi 1 per X kuasa 4. Okay, yang mana operasi pembahagian nak tukar kepada apa? Pendarapan. So, awak akan dapat apa? 1 darab X kuasa 4 per dengan 1. So, maka last sekali awak akan dapat X kuasa 4. Okay, tu cerita dia. Okay, ni cerita dia. Okay.
So dapat X kuasa 4. Okay, untuk F kuasa 2. Okay, untuk F kuasa 2. Okay, yang seterusnya, apakah yang dimasukkan dengan F kuasa 3? Okay, ada yang cuba nak jawab? Iaitu bermaksud F, okay, kita dah ada kuasa 2 kan. Yang ni kita daripada maklumat sebelum ni kita dah ada kuasa 2. Iaitu kita guna je kuasa 2. Tu soalan ni, kalau awak tengok, kalau kuasa 2 awak salah, kuasa 3 kemungkinan awak akan salah. Bila kuasa 3 awak salah, kemungkinan kuasa 4 pun awak akan salah. So ni adalah kuasa 2. Dalam kuasa 2, nak hasilkan kuasa 3 adalah kuasa 2 masuk ke dalam kuasa 1. Okay, ataupun kuasa 2 ni dimasukkan dalam dirinya sendiri. Okay, so kuasa 2 kita dah dapat. Kita dah dapat dia iaitu apa? X kuasa 4. Okay, X kuasa 4. Okay. X kuasa 4. Nanti kita akan tengok sekuen dia. Kita akan tengok sekuen dia. Okay, bila X kuasa 4, nak masukkan ke dalam mana? Nak masukkan ke dalam F. Okay, F asal dia adalah 1 per X kuasa 2. So masuk je lah. Iaitu awak akan dapat X kuasa 4 kuasa 2. Okay, seterusnya awak akan dapat kat sini adalah 1 per X kuasa 8. Okay. So apa maksud X kuasa 8? X kuasa 8 bermaksud, okay, sebelum ni kita dah belajar 1 per X sama dengan X negatif 1. Okay, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan indeks. 1 per X kuasa N bermaksud X kuasa negatif N. Kalau 1 per X kuasa 8 bermaksud X negatif 8. Okay, yang ini awak dah belajar dalam indeks indeks masa lower form dulu. Tak silap cikgu, tajuk form 3 tajuk form 3. Okay, so cikgu padang kat sini. Baik, guna penyelesaian 1G. Okay, ada soalan? Okay, ada soalan boleh tarik di ruang chat kalau malu nak tanya. Okay, tolong tulis nama tulis nama dengan kelas bawah seorang, tulis nama ni. Tengku Zuhaira Sofia. Okay, so kita tulis dia dalam bentuk apa? X negatif 8. Okay, yang last ni cikgu dak tukar lagi seperti mana dalam buku teks awak. Okay, cikgu selesai dulu. Okay, cikgu selesai dulu. Okay, yang seterusnya adalah F kuasa 4X. Okay, apa maksud F kuasa 4X? Bermaksud F dalam kurungan dia mesti F kuasa 3X. Okay, maksudnya kat situ. So F kuasa 3 ni ambil mana? Ambil yang tengah ni. Okay, ambil penyelesaian sebelumnya. Okay, iaitu kita selesaikan penyelesaian yang sebelumnya. Maka awak akan dapat F X kuasa negatif 8. X kuasa negatif 8 ni nak masuk mana? Dalam 1 per X lah. Okay, persamaan asal. Persamaan asal kat sini. Maka kat sini boleh tulis sebagai 1 per X negatif 8 kuasa 2. Okay. So negatif 8 kuasa negatif 8 darab dengan 2 dapat apa? Okay, macam gaya ni 4 darab 2 dah 8. Negatif 8 darab 2 dapat negatif 16. Okay, dapat negatif 16. Okay, bila dapat negatif 16 kita boleh tulis mana? Kita tulis sebagai X. Negatif. Oh ya, negatif 16 Silap kat sini sekejap. Cikgu silap kat sini. Aduh. Mulai cikgu ulang balik. Sebab ni dah dapat negatif tapi tak apalah. Okey, apa maksud negatif? Okey, so negatif bertemu dengan negatif 16. Tadi kita belajar kan? Kita dah kata iaitu 1 per X sama dengan X tolak 1. Kalau 1 per X kuasa N sama dengan apa? X tolak N. Sekarang ni N saya, N cikgu adalah apa? Negatif 16.
So darat lah sini. Iaitu aku dapat apa? X negatif 16. So aku dapat X kuasa 16. Okay, so kat sini aku dapat X kuasa 16. Okay, aku dapat X kuasa 16. Okay, sama. Okay, nak buat yang macam biasa pun boleh. Okay, ni cikgu pakai indeks. Okay, indeks yang awak dah belajar masa form 4 masa form 3. Okay, tak silap cikgu tajuk yang pertama ataupun tajuk yang kedua tu dalam form 3 awak. Okay, ada apa-apa nak tanya sampai kat sini? Okay, so bila kita dah dapat macam ni, cikgu kecil sikit Okay, cikgu pakai pen lain. Bila kita dapat macam ni, kita dah belajar iaitu berkenaan dengan nombor ganjil dengan nombor genap. Okay, kalau awak tengok kuasa 2 kat sini, yang ini dinamakan nombor ganjil. Nombor ganjil ke ni? Kat sini dinamakan nombor genap. Okay, kat sini adalah nombor ganjil. Kat sini adalah nombor genap. Okay, so kita nak tengok apa hubungan F kuasa 2, F kuasa 3, F kuasa 4 yang memberihakan terhadap X. Okay, kita tengok dia. Okay, so kalau kita tengok, bila kita nak tengok, kita mesti tulis dalam bentuk termudah. Okay, bila kita nak tengok, kita tengok tulis dalam bentuk termudah. Tu kita nak jawab soalan yang last sekali. Dalam bentuk yang paling ringkas. Okay, sebab kita nak tengok apa? Nak tengok ketiga-tiga ni. Okay, so bagaimana nak tulis dalam bentuk terringkas? Kita tengok, ni CP4. CP4. Ni 4, boleh CP2 kan? Negatif 8 pun boleh CP2. 16 pun boleh CP2. Tak cari cikgu list sekarang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tengok. Okay. So apa masuk X? Apa masuk X kuasa 4? Iaitu X kuasa 2 darab dengan 2. Boleh? Boleh? Okay. Kalau dia pun, okay, atau kita boleh tulis sebagai apa? X 2 kuasa 2. Sebab kita tengok 2 kuasa 2 adalah 4. So yang mana paling tempat, paling jitu lah, paling tepat kat sini, iaitu kita boleh tulis sebagai X kuasa 2 kuasa 2. Ni betul juga ni. Okay. Tapi yang lebih apa? Lebih paling ringkas adalah X kuasa 2 kuasa 2. Sebab kita nak tengok pergerakan dia. Okay, katakan kat sini. Okay, tak faham kita jumpa kat sini. Okay, apa maksud negatif 8? Okay, negatif 8 bermaksud X negatif 2 darab dengan 4. Tu. Okay, apa maksud 4 kat situ? Iaitu X negatif 2 darab dengan 2. Tak? Darab dengan 2. Okay, so 2 ni ada berapa kali Ada 3 kali. So kat sini kita boleh tulis sebagai X negatif 2 kuasa 3. Macam ni ada 2 kali. So kuasa 2 lah. Ni ada 3 kali, ia kuasa 3. Tak percaya tekanlah kalkulator. Negatif 2 darab negatif 2. Kita try negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. So negatif 2 darab negatif 2 akan dapat 4. Darab negatif 2. So 4 darab 2 akan dapat negatif 8. Samalah negatif 8 kat sini. Okay, so matematik ni kalau awak rasa sama-sama ataupun confused, awak boleh apa? Awak boleh masukkan balik ataupun returnkan balik dia punya equation. Okay, ghostan balik dia punya equation. Okay, so apa maksud 16? 16 kat sini bermaksud 2 darab dengan 8. Okay. So apa maksud 8 kat situ? Iaitu 2
darab 2 darab 2. Okey, so ada berapa 2 ni? Ada 4. Maka kat sini adalah X kuasa 4. Okey, so kat situ adalah X kuasa, cikgu tinggal 2. Iaitu X kuasa 2 kuasa 4. Iaitu X kuasa 2 kuasa 4. Okey, so kita tengok dia punya pergerakan dia. Okey, untuk jawab B nanti kita tengok pergerakan. Okey, so cikgu bagaimana nak tengok pergerakan? Kita tengok. Okey, apabila dia genak, apa yang berlaku? X kuasa 2 je. Apabila dia ganjil, apa yang berlaku? Iaitu X kuasa negatif 2. Okey, yang ini tak apalah. Yang kuasa 2 ni kita akan tengok kemudian. Okey, apa maksud genak kat sini? Iaitu X kuasa 2. Nampak tak? Untuk genak adalah X kuasa 2. Untuk ganjil adalah X negatif 2. Ni ganjil adalah X negatif 2. Untuk genak dia punya polar dia adalah X kuasa 2. Kita tengok polar dia. Okey, kita tengok polar dia. Okey. So ni lah di sebalik tersirat. Okey, dalam bentuk fungsi gubahan soalan ni. Okey. Yang seterusnya dia suruh cari apa? Okey, dia suruh cari ni tersirat ni cikgu kata. Dia suruh cari apa kat sini untuk B? Untuk B tengok seterusnya cari 22. 22 ini namanya adalah genap. Genap. Okey, genap. Okey. 33 ini namanya ganjil. Okey, ganjil. Oh, cikgu nak lupa. Satu je cikgu lupa. Apa yang cikgu lupa? Apa yang cikgu lupa? Satu je cikgu lupa nak khabar-khabar. Okey, tengok sebab kita tengok pola dia, pola. Jujukan lah bahasa. Jujukan, sekuen dia. Okey, satu lagi yang cikgu lupa nak tengok adalah apa hubungan kuasa dia. Tengok katakan ni F kuasa 2. Okay, F kuasa 2. So, kat sini dia ada kuasa 2. Jujukan dia. Kadang-kadang dia memberi makna kat ni. Ini adalah kuasa 3. Maka kat sini dia adalah kuasa 3. Nampak? Kalau sini adalah 4. So, kat sini dia adalah kuasa 4. Untuk soalan ni lah. Nanti kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey, kalau 22. Kalau 22 untuk genap. Okey, kalau untuk genap. Kita tulis bawah ni . Tadi kita dah mention dah adik. Kita dah kata dah. Kita dah mention. Kita dah menyatakan bahawa. Okey, tolong tulis nama untuk kehadiran. Okey, kita dah mention dah untuk B. Tadi adalah untuk genap. Okey, untuk genap. Katakan F kuasa 2. Memerihakan X sama dengan apa? X kuasa 2 kuasa 2. Okey, untuk genap. Okey, sekarang ni ia nak apa? Ia nak F 22X. Okey, sama dengan apa? X kuasa 2 kuasa 22. Okey. Ia sekuen kat situ. Okey, sebab soalannya kalau awak tengok kat sini, okey, soalannya dia nyatakan apa ni? Dia nyatakan seterusnya cari F kuasa 2, F 22 terhadap X dengan F 33 terhadap X. Okey, so dia nak cari ni lah. Okey, so kita tengok siku. Sini adalah apa ni? Sini adalah 2. Sini pun sama, 22. Ni ayapan dia. Okey, yang seterusnya adalah apa? Ganjil . Okey, ganjil. Ganjil iaitu F kuasa 3. 3 adalah ganjil tak? Iaitu dapat apa ni? Iaitu X kuasa negatif 2 kuasa 3. Okey, sekarang ni ia nak apa? F kuasa 33. Okey, so kat sini adalah F kuasa 33 X sama dengan X tolak 2 iaitu kuasa 33. Okey, kita tengok siku dia. Sini ada 3, sini pun 3.
Sini 33, maka sini pun adalah 33. Okey. Ada nak tanya? Siapa kat sini ada nak tanya? Okey. Okey, untuk jawab yang terbaik kalau kita tengok jawapan daripada apa? Daripada buku teks awak tu muka surat 17 dia menyatakan apa? Kita boleh didaksikan bahawa f kuasa n x adalah x negatif 2n apabila ganjil dan f kuasa n memberikan x sama dengan x kuasa 2 kuasa n apabila genap. Okey, ia menggunakan didaksi. Okey, didaksi pun tidak ada masalah. Okey. So nak guna apa yang buku teks buat pun boleh, nak guna cara gini pun direct pun boleh. Okey. Boleh apa nak tanya? Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa Okey, contoh sebelah. Ni masih lagi contoh sebelah. Okey, kita tengok contoh sebelah dulu. Okey, tengok latihan kendiri 1.7. Okey, tengok latihan kendiri 1.7. Soalan nombor 1. Okey. Ada apa-apa nak tanya soalan ni? Okey, soalan ni sangat baik. Diberi dalam bentuk apa? Diberi dalam bentuk pecahan. Okey, so kita ambil. Okey, biasanya bila kita nak solve, kita tak guna arrow Kita tak guna anak panah. Okey, biasanya kita guna kurungan. So yang ini boleh ditulis sebagai fx sama dengan x divide by x plus 1. Okey. Kat sini. Kita tengok. Okey, kita tengok yang pertamanya f kuasa 2 respect to x. Ya, apa maksud dia? Iaitu f(x). Okey. Okey, gantikan fx dengan x per x tambah 1. Gantikan. Okey, bila gantikan macam ni, apakah yang perlu awak kena buat? Okey, iaitu gantikan substitute balik dalam x ni. So awak akan dapat apa sini? Okey, so awak akan dapat x per x tambah 1 bahagi dengan x per x tambah 1 tambah 1. Okey, kat sini boleh? Okey, kat sini dah menjadi apa? Dah menjadi matematik. Sebelum ni adalah matematik tambahan. Ia mulakan dengan konsep matematik tambahan. Okey, so penyelesaian dia dah jadi matematik. Bolehkah selesai sampai kat sini? Okey. Seterusnya, kalau cikgu samakan yang bawah ni dulu. Okey, yang bawah ni. Okey. Iaitu awak akan dapat x per x tambah 1 kurungan per dengan okey, x tambah 1 ni darab dengan 1. So awak akan dapat apa? X tambah 1. Apa tak? Okey, per dengan x tambah 1. Okey, kalau awak tengok blok hak bawah ni adalah operasi apa? Pembahagian Okey, paling senang cikgu buat ginilah nak suruh nampak. Okey, bahagi dengan
X tambah X. Awak akan dapat 2X tambah 1 bahagi dengan X tambah 1. Okay. Yang seterusnya bahagi nak tukar jadi apa? Jadi darab. So awak akan dapat X per X tambah 1 darab dengan X tambah 1 per dengan 2X tambah 1. Nampak tak? Boleh cross kat sini. Maka nilai yang awak dapat adalah X per 2X tambah 1. Okey. Bila soalan dalam bentuk pecahan, kita kena ingat pecahan bawah dia tidak boleh kosong. So bagaimana kita nak dapat dia tak boleh sama kosong? Okey, nanti kita tengok Cikgu ambil bawah ni, cikgu tulis kat sini iaitu 2X tambah 1 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 1 bahagi dengan 2. Okey, kalau awak tengok kat sini, dapatlah macam ni. Okey, yang seterusnya apa? Okey, tulis sedikit syarat iaitu X tidak boleh sama dengan negatif 1 per 2. Kalau dia sama, apakah yang berlaku? Maka dia bukannya fungsi. Okey. Boleh kat sini? Okey, cikgu kecil balik. Kita nak tengok pola dia ni, kita akan tengok secara keseluruhan. Okey, kita akan tengok secara keseluruhan nanti. Okey, yang seterusnya F kuasa 3. Soalan ni sama adik. Cuma fungsinya bila diberi fungsi yang berbeza, maka pola dia pun berbeza. Okey, kita tengok pola dia nanti Okey, so yang seterusnya adalah F kuasa 3X. Okey, sama dengan F kuasa 2X. Okey, apakah yang berlaku? F kuasa 2 ni masuk je. F kuasa 2 ni awak masuk je. Iaitu X bahagi dengan X tambah. Buka ni. Okey, awak masuk mana? Awak masuk saja yang bawah sekali ni. Yang bawah sekali ni. Iaitu X per 2X tambah 1. Okey. Iaitu X per 2X tambah dengan 1. Okey. Lepas tu ganti kedudukan mana? Ganti kedudukan F ni. Ganti kedudukan ni. Okey. So awak gantilah kat sini. So bila ganti ni hati-hati sebab dia melibatkan pecahan dalam pecahan. Okey. So pecahan dalam pecahan. So awak dapat apa kat sini? 2X tambah dengan 1 per sini adalah X per 2X tambah dengan 1 tambah dengan 1. Okey. Ada soalan ke kat sini? Yang seterusnya adalah X per 2X tambah dengan 1. Okey, macam biasalah. Samakan pembawah dia So awak dah akan dapat X tambah 2X tambah dengan 1 per dengan 2X tambah dengan 1. Okey, bagus soalan pecahan ni. Okey, yang seterusnya kita tengok dia bahagi dia bahagi iaitu X per 2X tambah dengan 1 bahagi. Okey, bahagi X tambah 2X akan dapat apa? 3X tambah 1 per dengan 2X tambah 1. Okey, nampak kat sini? Okey, so bahagi tukar kepada bentuk apa? Okey, bahagi ni cikgu akan tukar ke dalam bentuk darab. So bahagi ni cikgu tukar jadi bentuk darab. So yang belakang sekali dia terbalik So yang bawah akan jadi atas. Yang atas akan jadi bawah.
Okey, so cross je lah. Bila cross, awak akan dapat apa? X sama dengan 3X tambah 1. Okey, so buat sedikit syarat lah. Syarat dia, okey, 1 pindah ke sebelah kanan. So awak akan dapat apa? Negatif 1. 3 pindah ke sebelah kanan, so awak akan dapat bahagi 3. So X tidak sama dengan negatif 3, negatif 1/3. Negatif 1/3. Ingat bila melibatkan pecahan, kalau cikgu wajib letak syarat dia. Syarat yang memenuhi bahawa dia adalah fungsi. Pecahan sahaja, nombor biasa tak perlu. Okey. Okey, dalam bentuk pecahan untuk fungsi. So, bila pecahan nilai X duduk dekat bawah, tulis dia punya syarat dia kat sini. Okey. Yang seterusnya, okey, kita pergi F kuasa 4. Okey, F kuasa 4. Okey, so kat sini F kuasa 4 X. Okey, siapa volunteer nak jawab? Ada nak volunteer jawab? Okey, F kuasa 4 bermaksud F kuasa 3X. Okey, yang seterusnya ambil F kuasa 3 ni kat mana? Yang tengah ni, result yang tengah ni. Ni. Okey, yang tengah ni. Okey, iaitu F iaitu X 3X tambah dengan 1. Okey, yang seterusnya masuk ke dalam F. Masuk dalam fungsi asal dia. Ganti kedudukan X iaitu awak dapat X per 3X tambah dengan 1. Okey, bahagi dengan X per 3X tambah dengan 1 tambah dengan 1. Okey, macam adil lah. Okey. 3 kali kita buat benda yang sama. Okey, sepatutnya awak dah mahir dah kat sini. Okay, awak akan dapat macam ni. Yang bawahnya samakan pembawah dia. Okey, bahagi sekarang ni nak tukar kepada apa? Bahagi nak tukar kepada jarak. Okey, bila tukar kat sini ada benda yang boleh dimasukkan. Okey, yang ini masuk yang ni. So, awak akan dapat apa sini? Okey, maka tulis sedikit syarat iaitu X tidak sama dengan negatif 1 per dengan 4. X tidak sama dengan negatif 1/4. Okey, so kita dah selesai dah 3-3. Okey, sepatutnya kita nak tinggal gini. Cuma dia ada soalan seterusnya. Soalan B ni, bila perkataan seterusnya, okey, bila perkataan seterusnya, maklumat yang wajib kita ambil adalah maklumat daripada soalan A. Okey, kalau kita tengok ini adalah soalan struktur yang apa dah terhad yang ada dia punya susunan. Okey, kalau kita tengok format SPM dulu. Sekejap kita tengok format SPM. Okey, mana format SPM? Okey, ni cikgu ambil daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia Format mulai tahun 2021. Okey, ni dia kata apa? Mulai tahun 2021. Maknanya awak adalah tahun yang kedua. Okey, sini awak yang form 5 sekarang ni adalah dia tahun pertama. Okey, you guna silibus ni lah. Okey.
Awak dah tahu dalam SPM kita ada dua kertas kertas satu dengan kertas dua. Okey. Nah ni, kertas satu dengan kertas dua. SPM tahun 2021 dia akan kemungkinan besar lah dia akan periksa pada bulan 2. Awak cikgu rasa awak akan periksa bulan 1 kot. Tahun awak ni. Okey. Cuma cikgu nak khabar, okey, item dia ada dua jenis. Okey ni, jenis item. Satu, subjektif respon terhad. Okey, untuk soalan ni, kalau kita tengok satu A dengan satu B, dia ada perkataan seterusnya. Kemungkinan besar dia adalah jenis item subjektif respon terhad berstruktur. Berstruktur maknanya ada A, ada B, ada C. Yang mana kalau nak jawab B, mesti ada A betul. So dia ada dua jenis lah, dua jenis item kat sini. Tak payah mana kalau tengok pemakahan dia pun. Total matematik tambahan adalah 180. Okey, ini adalah subjektif respon terhad berstruktur. Sebab dalam matematik tambahan kita tak ada aneka pilihan. Contohnya objektif lah. A, B, C kita ada. Kita ada subjektif. Tapi ada A, B, C lah. Macam soalan macam ni lah. Subjektif tapi ada A dengan B. Untuk jawab B, A kena betul lah. Sebab dia ada ayat perkataan seterusnya. Okay. So, sebelum kita nak jawab soalan ni, kita tengok pola pergerakannya. Okay. Pola pergerakan. Okay. Dia pola bila equation dia berbeza-beza. Awak kena tahu bila diberi equation, pola pergerakan dia berbeza-beza. Okey, tapi kita nampak dengan jelas. Kita nampak dengan jelas. Okey, yang pertamanya, pola yang pertamanya yang perlu awak tahu, genap dengan ganjil je. Okey, cikgu kecil sikit sebab senang nak tulis. Okey, yang ini namanya genap. Tengok pola dia. Ini adalah ganjil. Okey, ini adalah apa? Genap. Okey, kita tengok pola dia. Pola yang sama adalah X tambah 1. Ni pola yang sama. Ni pun sama kak. Ni pun sama. X per X tambah 1. Pola yang sama. Cuma yang bezanya adalah kalau sini 2, kalau awak tengok kat sini kalau sini 2, maka sini adalah 2. Tengok pola dia. Dia mesti ada pola. Kalau sini 3, Allah. Lagi. Okey. Kalau sini 3, sini pun 3. Tengok pola dia. Kalau sini 4, sini pun 4. So kita tengok pergerakan. Kalau genap dia masih lagi sama. X per X tambah 1 pun sama. Cuma yang bezanya apa? Kepala dia. Kalau genap 2, 2. Kalau ganjil 3, 3. Kalau genap 4, 4 bawah dia. Baru kita boleh jawab soalan yang seterusnya. Dia nak apa? F 20 dengan 23. So dia banyak penulisan untuk jawab B Okay. Cuma yang cikgu syorkan nak jawab B. Dia banyak cara sebenarnya. Cuma cadangan cikgu. Ni cara yang paling sesuai lah untuk jawab soalan ni dan paling senang. Okay. Iaitu awak kena pasti. Okay. Nak kena pasti guna. Okay, awak kata apa? Untuk genap, iaitu F kuasa N X. Okay, iaitu apa? X per N X tambah dengan 1. Okay. So, soalan genap dia apa? Soalan genap dia adalah F20 X tu sama dengan X per dengan 20X tambah dengan 1. Okay, 20X tambah dengan 1. Jangan tinggal macam ni. Cikgu kata dah kena tulis syarat dia. Sebab X duduk kat bawah untuk pecahan iaitu X sama dengan 1 pindah ke sebelah kanan. Negatif 1. 20 pindah ke sebelah kanan akan jadi 20. Okay. Untuk genap. Okay, untuk ganjil. Untuk ganjil adalah F N per X sama kot benarnya.
Okay, cuma kepala je lain. Iaitu NX tambah 1. Untuk ganjil kalau awak tengok F23 Okay, X sama dengan X per dengan 23X tambah dengan 1 yang yang mana ni sorry ni tak sama X tidak sama dengan negatif 1 per 23. Okay. So dia ada 2 lah. Okay, ada 2. Dia ada 2 untuk soalan B lah yang perlu awak jawab. Apa jadi? Itu ni lah pula. Okay, ada soalan pertanyaan? Sebarang pertanyaan? Okay, sebagai homework, cuba buat soalan. Cuma soalan ni je ni belakang. Okay. Masuk nombor belakang. Okay, sebagai homework nanti cuba buat soalan nombor 2. Okay, ini adalah kerja rumah awak. Okay, kerja rumah. Okay, cuba buat soalan ni tengok. Okay, ni pun sama. F2, F3, F4. Okay, cuma yang bezanya dia masukkan objek 2 ni. Okay, objek 2. Okay. Untuk nombor ganjil dengan nombor genap. Ya, ada nak tanya apa? Okey, untuk kelas ni dia tolong guna buku log lah, senang log, buku log. Senang sikit kita. Kalau tulis kertas kajam nanti tak tahu ke mana. Okey, tengok contoh yang seterusnya adalah contoh 12. Okey, tengok contoh yang seterusnya adalah contoh 12. Okey, ada nak tanya ke? Nak tanya boleh buka dan tulis di ruang chat Okey, soalan kat sini. Okey, jumlah pengeluaran barangan seharian Q oleh sebuah kilang bergantung kepada bilangan pekerja N dan fungsinya. Okey, so kat sini kita ada data Q adalah apa kat sini Q? Okey, pengeluaran barangan dalam masa 1 hari. Okey, apa maksud N kat sini? Yang seterusnya, pembeli ubah kita kena tahu N. N adalah bilangan pekerja. Iaitu bilangan pekerja. Okey, bila awak tahu Q dengan N, baru awak boleh selesaikan. Okey, Q adalah pengeluaran barangan ataupun barangan dia lah. N adalah bilangan pekerja. Okey, yang seterusnya dia bagi fungsi. Okey, ini adalah soalan aplikasi dalam kehidupan. Okey, dia bagi fungsi. Bagi fungsi apa? Q N sama dengan 10N tolak dengan 1/4 N kuasa 2. Okay. Dia bagi kat sini. Okay, tengok soalannya. Soalannya nak apa? Tentukan jumlah bilangan pendapatan kilang. Okay. So, apa formula pendapatan kilang tu? Oh, cikgu tinggal lagi. Okay, R apa R? Pendapatan sehari.
Nampak tak Aku kecil ingat So kena pasti dulu apa yang diberi. Okay, Q barangan, N bilangan pekerja, R adalah pendapatan sehari ni maknanya gaji sehari lah. Gaji sehari itu bergantung kepada apa? Barangan. Okay. Okay. Yang diterima daripada juaran Q pada dimodelkan oleh fungsi. Okay, ada apa nak tanya kat sini? Okay, soalan cikgu. Apakah fungsi jumlah pendapatan kilang? Apakah fungsi dia? Apakah fungsi jumlah pendapatan kilang? Okey, soalan cikgu yang sebelum tu, cikgu nak tanya, apakah fungsi RQ sama dengan 40Q? Sorry. Apakah fungsi, kita ada dua fungsi ni kalau awak tengok. Awak kena tahu dia beri fungsi ni, fungsi apa ni? Okey, cikgu back balik soalan yang mudah. Okey, fungsi Q memerihakan N. Ini fungsi apa ni? Okey, yang kedua cikgu nak tanya balik. Apakah fungsi R dengan Q? R dengan Q ni fungsi dia fungsi apa? Kalau dah boleh jawab soalan ni, tentukan jumlah pendapatan kilang itu dalam masa sehari jika bilangan pekerja ialah 20. Okey. So kat sini cikgu tanya, cikgu jawab. Okey. Untuk QN, kita tengok Q adalah pengeluaran barangan, N adalah bilangan pekerja, betul tak? Okey. R adalah pendapatan sehari, Q adalah, okey, ini adalah pendapatan. Okey, yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan barangan. Maknanya semakin banyak barang dijual, pendapatan pun bertambah dalam masa satu hari. Semakin meningkat barangan dijual ataupun semakin tinggi sale dia, jualan dia, maka pendapatan pun bertambah. Tu. Okey, so kat sini Q ni apa Q? Q dengan N. Ini adalah barangan dengan bilangan pekerja. Apa maksud dia? Bila barangan bertambah, pekerja pun bertambah, betul? Betul Kalau bilangan barang berkurang, nilai pekerja pun berkurang. Okey. So sekarang ni soalan nak jumlah pendapatan kilang. Jumlah pendapatan kilang. So pendapatan kilang dalam masa sehari jika bilangan pekerja. So dia memberi hakan kepada apa? Pekerja. Kalau kita tengok pendapatan dengan pekerja, fungsi yang kita boleh tulis dia adalah pendapatan apa? R. Tu. R ni pendapatan sehari. Pekerja apa? N. So dia nak fungsi Rn. Bagaimana kita nak menghasilkan Rn? Ni soalannya. Soalan yang mari gini je. Okey, soalan nak Rn. Bagaimana kita nak buat Rn? Okey. Bagaimana kita nak Rn? Okay, kita ada Qn, kita ada RQ. Bagaimana kita nak cari Rn? Okay, Rn bermaksud, apa masuk dalam apa? Mesti R. Tengok R. Okay. RQ
Okey, bertemu dengan apa? QN. Cikgu buat gini lah senang. Ni bukan kaedah bagus ni cara nak detect cara trik dia. Ni bukan penulisan yang bagus ni cara nak detect dia. So RM, Q dengan Q ni dia jadi apa? Dia akan hilang. So akan jadi apa? R masukkan QN ke dalam R. Cara dia. Cara dia. Kalau cikgu ambil daripada soalan. Okey, kita bina tu balik. Okey, cara dia macam ni. So bagaimana kita nak sesah? Okey, kita masuklah QN. Ni ingat ni masih lagi di bawah tajuk apa? Fungsi Gubaham. Ingat bila fungsi Gubaham, apa yang pula awak kena tahu? Gubaham. Mesti awak ada memiliki dua fungsi. Okey, memiliki dua fungsi. Yang pula awak tahu. Okey. Kalau dia memiliki satu fungsi, maka dia bukannya di bawah fungsi Gubaham. Ingat, soalan fungsi Gubaham ni favorite semua masuk tiap-tiap tahun dalam SPM. Okey, biasanya soalan senang je biasanya. Okey, takut soalan pattern macam ni. So, awak kena faham lah cara dia. Okey, so bagaimana nak buat? Masuk je lah. R, Q apa QN? Ni QN. Iaitu 10 N tolak N per 2 bahagi dengan 4. Boleh juga nak tulis gini. Okey, ganti ke dalam apa? Ke dalam R. Masuk je lah. Iaitu 40. Okey, cuma kat sini lah cikgu nak awak berhati-hati. Okey, awak kembangkan, awak akan dapat apa sini? 400 N tolak 4 bahagi 40 dapat 10 kan? Tolak dengan 10 N kuasa 2. Kat sini hati-hati bila awak nak kembangkan ni. Boleh? Okey, so dapat 400 N. Okey, so kita dah dapat. Kita tengok syarat dia. Pendapatan kat sini. Pendapatan apa? Pekerja lah. Jumlah pendapatan kilang itu apabila pekerja diberi N sama dengan apa? N sama dengan 20. Okey, kalau kita tengok R, N yang kita dapat tadi daripada fungsi Gubaham bersamaan dengan 400 N tolak 10 N kuasa 2. Sekarang ni R, okey, N sama dengan apa? N sama dengan 20. Masuk je lah. 20 ni bermaksud apa? 20 orang pekerja. Okey, tengok berapa dia punya pendapatan dia, jumlah pendapatan kilang tersebut. Okey, so awak tolak-tolak ni awak akan dapat 400. Okey, perlu ke tulis RM? Tak perlu Kalau nak tulis boleh ke? Tidak ada masalah. Nak tulis boleh, tak mau tulis pun boleh, tidak ada masalah. RM. Okey, so apa yang berlaku? Dalam masa satu hari 400 lah, sorry. Dalam masa satu hari 4,000. Okey, pendapatan dia bila pekerjanya adalah 20 orang. Cikgu kalau 30 orang, tukarlah 20 ni dengan 30 orang. So kita tengok semakin bertambah bilangan pekerja, pendapatan kilang tersebut bertambah, dia berkadar terus. Manalah tahu satu hari nanti di kalangan awak nak jadi usahawan, antara perkara yang dititik beratkan adalah maksimumkan keuntungan, mengurangkan apa? Maksimumkan keuntungan, mengurangkan okey, tak tahu biar. Okey, ini untuk contoh 12. Okey, contoh 12. Okey, soalan nombor 1 cikgu dah terang tadi. Soalan nombor 2 kerja rumah.
Okey, kita pergi ke soalan nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Cikgu nak cari soalan yang lebih soalan tadi Sekejap, nombor 4 ke nombor 5 Okey, ada apa sebarang pertanyaan? Aku nak tengok soalan mana yang lebih sama soalan tadi. Oh, sama belaka. Okey, kita pergi ke soalan nombor 3 lah. Nombor 3, cikgu rasa nampak macam senang. Okey, nombor 3 ni cikgu buat dah lah. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, nombor 3 berkenaan dengan belong Soalan nombor 3 berkenaan dengan belong. Luas permukaan sebuah belong udara panas A dalam meter persegi yang berisi udara. Okey. So, ingat. Cikgu tulis sini lah senang. Okey, dia bagi apa? Dia bagi fungsi. Satu fungsi AR sama dengan apa? Sama dengan 4 pi R kuasa 2. Apa maksud A kat sini? A kat sini adalah, perwakilan dia adalah apa A? Luas permukaan. Yang cikgu tulis ni tak perlu tulis sebenarnya. Cuma aku tahu lah. Luas permukaan belong udara. Belong je lah cikgu tulis. Okey. Yang keduanya, apa maksud R kat sini? R adalah jejari. Okey, jejari unit dia dalam apa? Dalam meter. Boleh? Okey, yang seterusnya dia bagi satu lagi rumus. Okey, dia bagi satu lagi rumus, dia pakai small r. RT sama dengan 2/3 T kuasa 3 yang mana T lebih besar ataupun sama kuasa. Tengok, T tak boleh negatif T kalau kita tengok tempoh kat sini, tempoh T kosong tidak ada masalah. Okey, T1 dah ada masalah. 2 dan seterusnya. Tapi T tempoh tidak boleh negatif. Katakan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dia tak boleh. Dia tak boleh negatif. Tu dia bagi syarat. Okey, ada benda dia bagi syarat. Okey, so tempoh kat sini tidak boleh negatif. Okey. Okey. So kat sini ada satu lagi pemboleh ubah yang perlu kita, okey, A dah ada, R dah ada, A dah ada, R dah ada, R dah ada. Yang kat sini adalah T. Apa maksud T kat sini? Adalah masa. Masa yang diambil dalam apa? Dalam saat. Okey. Boleh ke buat A? Cuba buat A sekejap. Cikgu tunggu. Okey, soalan A dia nak apa? Nyatakan luas permukaan balon A sebagai fungsi masa T. Apa maksud dia? A, T. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kalau tahu masuk, insya-Allah boleh selesaikan. Okey, apa maksud dia? Okey, buat dulu sekejap cikgu nak ambil air. Dah habis lah pula.
Okey, apa maksud dia? Tak apa, awak pun boleh makan kau. Okey, maksudnya ialah tengok luas permukaan balon A sebagai fungsi masa T. Kalau kita tengok, ia nak apa? AT lah. Betul. A respect to T. Okay, tadi cikgu dah bagi T. Bagaimana nak buat AT? Iaitu A R. Ni bukan, ni orang panggil tips lah. Cara tips. Iaitu R T. Ni lah kalau kita tengok across gini kan. Kalau kita tengok. So bagaimana kita nak tulis dia? Kita boleh tulis dia sebagai A. Dia adalah fungsi gubahan iaitu R T. Dia mesti sama ni. T hok belah kanan ni dia akan sama dengan fungsi yang seterusnya yang sebelah kiri. Baru dia siku. Okey, katakan gini. AB ni adalah CD. Tak boleh ni. Ni tak boleh ni. Ni tak boleh. Dia kalau nak AB, sini pun mesti bermula dengan B juga. Tak kira BZ ke B apa ke. Ni baru boleh. Baru orang kata sekufu lah. Sama-sama. Okay. So apa yang perlu buat? Selesai lah. Kita dah tahu equation dia. So kita selesai iaitu A RT adalah 2/3 T kuasa 3. Okay. Masuk ke dalam mana? Ke dalam A. Okay, ke dalam A gantikan kedudukan mana? Kedudukan R lah. Okay, dapat macam ni betul? Okay, yang seterusnya hati-hatilah sebab dia kuasa 2. Okay, kalau cikgu selesaikan dulu dalam kurungan lah. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. T, 3 darab 2, 6. Tu dia. Okay, so 4 darab 4 dapat apa? 16/9 pi T kuasa 3. So inilah soalannya ini nak. Okay, kalau moleknya okay, mana ni? Hilang dah. Kalau moleknya untuk soalan ni boleh tulis kalau moleknya lah. Ni dah memadai sebenarnya. Kalau nak moleknya adalah A respect to T equal to 60/9 pi T power of 3. Tulis balik pun boleh. Okay, boleh. Okay, tengok B. B apa syarat dia B? B syaratnya adalah apa? Setelah 2 saat. Dia tak khabar pun T. Cuma dia bagi perkataan unik. 2 saat. 2 saat perwakilan dia adalah T. Sebab apa cikgu kata T? Sebab dah nyatakan T adalah masa. Masa dalam mana? Dalam saat. Kita dah justifikasi dah adik. Okay, dah mengenal dah bahawa T adalah 2 saat. Soalannya cari luas permukaan belau. Okay, maknanya AT kita dah ada adik, iaitu bersamaan dengan berapa adik? 16/9 pi T kuasa 6. Sekarang ni kita nak gantikan T tu dengan apa? T tu dengan 2. Okay, kalau kat sini cikgu harap benar. Tolong guna kalkulator. Okay, kalau main congok-congok jeng ni. Okay, kecuali awak dah buat banyak dah latihan.
Okey, buat banyak dah lah. Latihan. Mana kalkulator cikgu? Okey, ada boleh kira? Tolong kira untuk cikgu sekejap. Okey, berapa dapat? Mau ambil kalkulator ni. Okay. 6. Okey, so dia ada banyak jawapan Ingat tinggal pi je. Okey, pi ni biar pi adalah pemboleh ubah kan. Okey, adalah pemalas iaitu awak boleh tulis 10/24 per dengan 9 pi. Atau awak boleh tulis sebagai 1.13.78 pi. Atau awak boleh tulis sebagai 113.7/9 pi. So dia ada berapa jawapan? Untuk soalan ni ada 3. Okey, ada 3 jawapan dia. Okey, biasanya orang akan tanya, cikgu perlu ke tulis unit? Nak tulis pastikan betul, tak boleh tulis tidak ada masalah. Kalau nak tulis unit dia apa? Kalau nak tulis kat unit dia, kita check balik unit dia apa kat sini. Apa unit dia kat sini? Ni unit dia apa ni? Kalau nak tulis unit dia apa? Sebab dia nak cari luas tak? So kalau nak tulis yang warna biru ni adalah pilihan. Nak tulis boleh pastikan betul. Tak boleh tulis tidak ada masalah. So unit dia adalah meter square. Okay, meter persegi. Meter power of 2. Hot biru ni nak tulis boleh, tak boleh tulis tidak ada masalah. Tapi nak tulis pastikan betul. Kalau salah unit, kemungkinan jawapan awak tidak diterima. Okay, dia beza sikit dengan sains Kalau awak ambil fizik ke, awak ambil saya lupa dah. Biasa kimia ke apa ke, dia kena tulis unit lah. Okay. Untuk matematik tambahan, kita tak show mana tulis unit. Tapi kalau nak tulis unit, pastikan betul. Okay. Soalan nombor 4 ni, homework awak lah. Ni macam ke payah, tapi senang je. Okay. Dia banyak ini nak rumus. Dia beri dah bentuk ayat, awak tulis dalam bentuk fungsi. Ni maknanya dia nak fungsi. V, cikgu bagi laluan kat sini. Okey, kat sini. Besar sikit nak dapat. Okey, untuk soalan ni, dia beri dah bentuk ayat. Dia nak cari apa? Dia nak cari VT. Okey, hash dengan apa? Kat sini. Tinggi hash di dalam sebutan tu dalam sebutan V. Apa maksud dia? Dia nak hash dalam sebutan V. Apa-apa dalam ni mesti ada V. Okey, yang seterusnya fungsi gubahan. Gubahan ada masalah lah. Okey, yang seterusnya apa maksud 20 ni? 20 kat sini adalah, nanti awak baca lah, dia adalah T. Okey, kita pakai T sebab soalan ni memang dibagi T. T stand for tempoh. Tapi sebenarnya dia bahasa Inggeris, dia adalah time. Okay. Okay, so untuk soalan nombor 4 ni adalah kerja rumah. Okay. Untuk nombor 4 ni adalah kerja rumah. Oh, dia budak tanda tak?
Tanda kejap. Okey, nombor 4 kerja rumah. Okey, nombor 5 pun sama. Okey, nombor 5 pun sama. Okey, nombor 5 berkenaan dengan seketul batu. Okey, nombor 5 pun sama, iaitu kerja rumah juga. Okey, so untuk latihan diri 1.7, cikgu ulang balik. Soalan nombor 1 nanti awak buat. Okey, soalan nombor 2 kerja rumah. Okey, soalan nombor 3 dah bincang, awak buat je, awak salin je. Okey, nombor 4 adalah kerja rumah. Dengan nombor 5 adalah kerja rumah. Okey, iaitu pada 14 hari bulan 3 hari ni lah maknanya. Iaitu pada 14 hari bulan 3 2021. Okey, kita tengok sekejap latihan intensif 1.2. Okey, latihan intensif 1.2. Okey, apa yang kita belajar? Okey, cikgu cuba buat A je B A. Kena buat belaka. Nak suruh cikgu buat belaka ke? A ni cikgu rasa tidak ada masalah. Pak Ayah ingat ke ni? Nak jawab A. Tak nilai je. Okey, yang A ni cikgu recall lah sekejap. Kita ada berapa minit ke? Kelas kita berakhir 10.20. Okey. Okey, cikgu cuba buat A untuk recall je. Okay, apa yang kita belajar sebelum ni berkenaan dengan fungsi gubahan. Okey, kalau awak tengok, okey, soalan 1. Okey, dia bagi apa? Dia bagi fx sama dengan 2x tolak 1. Yang seterusnya adalah gx sama dengan x per x tambah 1. Okey, tengok soalan A. Dia nak fg. Bermaksud f gx. Ini adalah fungsi gubahan ni. Okey, so masukkan gx. Okey, bila masukkan gx, okey, so dapat macam ni lah. Okey, masuk ganti kedudukan mana? Kedudukan f. So akan dapat 2x x tambah 1 tolak dengan 1. Okey. So macam biasalah 2x kat sini Adakah nak tinggal macam ni je? Biasanya student dia buat dia tinggal macam ni je sebagai jawapan akhir dia. Okey, ingat ni adalah tidak apa? Tidak sempurna lagi awak punya penyelesaian dia, iaitu bukan dalam bentuk termudah lagi. So awak masuk je kat sini. Okey, bahagi dengan x tambah 1. So hati-hati kat sini. Okey. So 2x tolak x akan dapat apa? X tolak 1. Nampak? Okey, yang bawahnya adalah x tambah 1. So cikgu kata dah, bila melibatkan pecahan, bila ada x duduk kat bawahnya, tulis syarat dia. Syaratnya apa? X tidak sama dengan negatif 1. Okey, untuk soalan A yang pertama. Okey. Okey. Aduh. Jadi gini. Hilang dah. Apa hilang?
Kenapa tiba-tiba hilang? Awak kena panggil balik. Dah hilang dah. Aku tak tahu apa jadi ni. Okay, tulis balik lah senang. Gx adalah masuk je sorry, X tambah 1 sini tak. F Gx adalah X. Okay, sebabkan tadi hilang, aku pun tak tahu apa. Okay, ni cara dia. Okay, yang seterusnya adalah apa? GF. Okay, GF. Apa maksud GF? GFX lah. So FX apa FX? Tengok kat atas. Masuk je ganti kedudukan 2x tolak 1 tambah 1. So aku dapat apa sini? 2x je lah. So apa syarat nilai x? Iaitu x tidak sama dengan kosong. Okay, ni untuk apa? Untuk A. Okay, untuk B. Untuk B pun sama. So bagaimana nak selesaikan B? Masuk je Bila ada fungsi gubahan, okay, bila dia masuk objek, dia sebenarnya ada banyak cara ni. Okay, antara cara yang paling senang, bila kita dah dapat fungsi gubahan, okay, kita dah dapat fungsi gubahan, katakan kat sini adalah FG X sama dengan X tolak 1 per dengan X tambah 1, yang mana X taklah sama dengan 1. Masuk je lah. Kalau you nak apa sekarang ni? 2. Masuk je 2. Okay, masuk je 2. So 2 tolak 1 per dengan 2 tambah 1. So aku dapat apa sini? 1/3. Okay, begitu juga dengan seterusnya. G, F. Okay, untuk soalan ni dia ada satu lagi kaedah. Awak masukkan G2, lepas tu masukkan dalam F. Pun boleh. Okay, ni adalah kaedah yang paling simple. Sorry respect to X dulu je kuat. Okay, let's say kat sini adalah 2x tolak 1 per dengan 2x, yang mana x tak sama dengan kosong. Okay, so GF okay, yang ni awak tekan je kalkulator. Okay, yang ini awak tekan je kalkulator. Kalau nak kira sesa, boleh, tidak ada masalah. Okay, katakan cikgu kira sesa Okay, so sini akan dapat apa ni? -1 lah. Okay, so sini akan dapat -1 tolak 1 per dengan -1. So aku dapat -2 per dengan -1. So dapat 2. So baiknya untuk soalan ni awak tekan je kalkulator supaya apa? Supaya tak salah lah. Okay. Untuk B. Okay, untuk C.
Ia suruh cari nilai. Nilai apa? Nilai X. Kiranya, tengok syarat dia. Untuk C syaratnya adalah iaitu FGX sama dengan GFX. Okay, so kat sini masuk je. Okay, GFX adalah 2X tolak 1 bahagi dengan 2X. Okay, lepas tu dah silang kat sini. Okay, cuma expand ni cikgu nak berhati-hati. Okay, expand kebarangkalian anak salah tu tinggi biasanya. So kat sini akan dapat 2X kuasa 2, 2X. Okay, cikgu expand yang ini dulu So akan dapat 2X kuasa 2 tambah. Okay, kat sini boleh cross. So dapat 2X sama dengan. So kat sini dapat 3X sama dengan 1. Nampak? Okay, so bersamaan 1/3 sama dengan X. Okay. So, soalan latihan intensif 1.2. Okay, soalan nombor 2. Okay, sebagai homework soalan nombor 2. Soalan nombor 3, homework. Okay, soalan nombor 4 pun homework. Banyak ni soalan ni. Sampai 10 Okay, soalan nombor 5, homework. Okay, soalan nombor 6, homework. Okay, soalan nombor 7, homework. Okay, soalan nombor 8, homework. Soalan nombor 9, homework. Okay, soalan nombor 10 pun homework. Okay, kalau ada masalah, WhatsApp dalam grup InsyaAllah cikgu akan cuba jawabkan. Okay, InsyaAllah cikgu akan cuba jawabkan. Okay, itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.